Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Surat 13, doa. Mohon berlindung daripada sifat keji, riya dan sum'ah. Ada doa yang diriwayatkan daripada hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jumni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal 'ailati wal zillati wal maskanati wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya'i wa a'udzubika minas samami wal bukmi wal jununi wal juzami wal barasi wasayyil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada sifat lemah, kemalasan, ketakutan, kebakhilan, kelemahan umur, kekasaran, kelupaan, bebanan, kehinaan dan kemiskinan. Dan aku berlindung dengan Engkau daripada kefakiran dan kekufuran, kefasikan dan perpecahan dan nifak, sum'ah, yakni ingin popular, riak, menunjuk-tunjuk. Dan aku berlindung dengan Kau daripada pekak, bisu, gila, lupa, kusta dan keburukan penyakit. Ini di antara doa lah yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa ni tuan-tuan, saya tahniah lah pada tuan-tuan semua lah. Bagus lah. Saya duduk sah yang ke-11. Saya duduk sah yang ke-11. Saya kira saya duduk sah yang ke-11. Jadi saya tengok habis doa tu imam, tuan-tuan duduk lagi. Kan? Habis wirid, daripada salam imam sampailah wiridnya, sampailah doanya, tuan-tuan tak bergerak. Saya berasa kagum lah. Kan? Di antara masjid jarang jumpa macam ni. Kan? Melainkan dia salam-salam ni dikira nak tuang ni kot, kan? Jadi maknanya tuan-tuan di antara orang yang melakukan satu sunnah lah. Kan, maknanya kalau kita baca semalam di rumah awam, pagi tadi, malam rumah tadi kan, maknanya kita selepas daripada sembahyang kita adanya wirid, kita adanya doa, kan. Jadi amalan yang dilakukan ni elok lah, bagus sangat, kan. Sebab kita meraihkan imam meraihkan kita. Tengok imam pusing pada kita, kan. Imam berdoa mengkanankan makmum, ataupun ada setengah imam tu dia terus berpaling terus ke hadap makmum. Tapi ada imam yang kanan boleh belakang tu, kan. Berkiri pun boleh, tapi yang tu jarang kita buat. Kita buat selalunya sama ada imam tu terus menghadap makmum ataupun mengkanankan makmum ketika mana wirid dan juga doa. Yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in, kitab-kitab fiqh, sama ada kitab Arab, kitab Jawi, semua disebut macam tu. Itulah amalan kita, kan. Kita wirid, kita doa. Baik, jadi doa-doa ni banyak. Kalau tu imam nak baca doa, nak kampui semua, tak larat pula kita nak tadah tangan kita ni, tapi kita bagi-bahagilah, kan. Mungkin doa zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, kan. Tapi doa-doa ni jangan tinggal. Sebab doa ni disebut sebagai mukhul ibadah, otak segala ibadat. Yang kedua, doa ni silahul mukminin, senjata orang mukmin. Sebab itu musuh Islam ni, musuh orang Islam ni, dia nak bagi orang Islam supaya jangan berdoa. Kalaupun berdoa, doa itu tidak dimakbulkan. Jangan berdoa. Itu agenda orang musuh Islam. Jangan berdoa. Jadi kalau kita tidak berdoa, itu kejayaan. Sedangkan Allah suruh kita berdoa, Nabi ajar kita berdoa. Maka
Kerana doa itu adalah silahul mukminin, senjata orang mukmin, orang Islam. Kemudian kalau baca juga, musuh-musuh Islam ni dia nak kalau kita baca juga doa supaya doa tu tidak diangkat, tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak makbul. Tak makbul ni maknanya doa kita tu sia-sia, nama dia. Doa sia-sia. Baik. Jadi di antara doa yang tidak dimakbulkan tu disebut dalam hadis-hadis, di antaranya kerana ada kezaliman kita buat, kita zalim. Mungkin makanan, pakaian kita itu haram. Mungkin adab-adab berdoa tak ada, yang boleh menyebabkan doa kita itu tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan kan Allah Ta'ala sendiri kata, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku saya perkenankan. Jadi orang tanya kepada Aba Ishaq, iaitu Aba Ishaq itu Ibrahim Adham. Apabila orang bertemu dia di Basrah, di Merkit, di Basrah, orang tanya kepada dia, ya Aba Ishaq, kami ni berdoa kepada Allah Ta'ala lama dah, panjang masa dah kan, doa-doa tapi belum lagi Allah makbulkan doa kami. Maka kata Ibrahim Adham ataupun Aba Ishaq ni kata, kamu berdoa kan kamu doa tidak dimakbulkan kerana hati-hati kamu tu dah dimatikan, hati kamu tu mati. Maknanya kamu berdoa macam mana pun Tuhan tak makbul, kerana doa itu bukan daripada maknanya orang kata bukan daripada hati lah. Hati kamu mati itu maknanya amalan yang kita buat, doa yang kita buat itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala kerana ada amalan-amalan yang menyebabkan doa kita tidak makbul. Amal-amal yang mana? Amal-amal yang fasik, amal-amal yang maksiat, yang tidak menolong, membantu untuk memakbulkan doa kita. Di antara disebut mati hati kamu 10 perkara. Macam mana Allah Ta'ala nak makbulkan doa kamu? 10 perkara tu di antaranya lah, mungkin lebih kan. Di antaranya kamu mengenal Allah, kamu kenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan tanggungjawab kamu dengan Allah Ta'ala. Kan di antaranya kamu baca Quran tapi kamu tak ikut isi kandungan Quran. Kan kita baca Quran bagus, belajar Quran bagus kan. Quran ni adalah induk lah, tapi bukan setakat baca je, tapi kena memahami apakah isi kandungan Al-Quran. Sama ada amar ke, nahi ke, suruh ke, larangan ke. Kita kena tengok ayat tu balik. Khabar-khabar ke, kan perkhabaran Abu Ambil Ibrah daripada ayat tu ke. Baik, doa ni maknanya kita jangan tinggal. Doa ni di mana nak baca? Baca di mana-mana pun tak apa. Lebih-lebih lagi tempat-tempat yang dinamakan makbul, dalam sembahyang kan, selepas sembahyang umpamanya, dalam masjid, tengah malam, hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu doa. Ini kita baca doa jadi kan. Di antaranya kita minta berlindung daripada minal ajzi wal kasal, daripada lemah dan kemalasan. Memang malas ni, penyakit malas kalau mau hinggap kat kita, tak guna duit malas. Kalau malas ni lawan dia rajin lah kan. Rajin ni alhamdulillah. Kalau malas ni habis. Dosa kata mudah lah, kalau malas ni tak boleh buat apa. Dosa kata dekat, kalau malas ni tak boleh pi. Kan. Kalau ada sifat malas ni, apa kerja pun tak boleh buat. Kemudian dari hadis pula daripada Al-Baihaqi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa lisani minal kazibi wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu khiyanatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada kemunafikan, amalan daripada riya, lidahku daripada penipuan, mataku daripada pengkhianatan, kerana sesungguhnya engkau mengetahui pengkhianatan semua mata dan apa yang disembunyikan oleh semua dada. Jadi doa-doa ni ada yang kita baca ni, iaitu doa dia
minta jauh daripada riya dan sum'ah. Ada disebut ni lah kan, ada disebut dalam hadis ni, dalam doa ni, iaitu wa'udzubika min was-sum'ah war-riya. Ada doa tu pertama kan, was-sum'ah war-riya tu, daripada berlindung daripada apa? Sum'ah dan riya. Sum'ah ni apa? Sum'ah ni memperdengarkan amalan kita kepada orang, tujuannya untuk orang puji. Tapi kita tak boleh kata dia tu cakap tu sum'ah lah tu, tak boleh. Kita saja yang tahu benda tu sum'ah atau tidak. Jangan tuduh orang, sebab mungkin dia cerita amalan dia untuk jadikan sebagai motivasi. Guru dengan murid, ibu ayah dengan anak, kan? Kaunselor dia dengan orang yang dia kaunseling tadi, kan? Kan? Saya ni letih-letih pun saya bangkit juga tengah malam, sembahyang juga, tak ada 2 rakaat, tak larat berdiri duduk. Tak kaunseling dengan orang ni. Tu riak lah tu sum'ah lah tu. Kan? Tidak, kita nak cerita. Ayah ni walaupun tak larat, tua dah, gagah-gagah juga bangkit, kata hampa muda ni tak bangkit. Ayah tu sum'ah lah, riak lah tu, kan? Macam tu. Tidak, kan? Yang tahu ni riak, sum'ah apa semua ni kita dengan Allah Ta'ala saja. Sama ada cerita tu cerita kita tujuan apa, maksud kita cerita tu untuk apa, tu saja. Wa hisabuhum 'ala Allah, hisab tu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jangan tuduh orang tu. Tapi alamat-alamat tu ada, tanda-tanda tu ada, tapi kita tak usahlah, kan, nak tuduh. Mungkin orang yang pakar dia dapat nilai lah, kan, cerita kita apa, buat amalan kita apa tu dapat. Tapi kita ni bukan orang pakar, kan? Tak usah. Tak ada apa, orang kata tak ada ni pun, tak ada apa pun yang kita nak cerita. Kalau dia tu buat satu perkara kita nak kata riak ke sum'ah ke, kan, tak ada apa pun, kita tak usah ceritalah, biar dia dengan Allah Ta'ala saja. Kemudian doa yang kedua juga macam tu juga, kan? Kan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, kan, wa amali minar riya wa lisanil kazibi, kan? Jadi maknanya kita minta supaya jangan ada riak dalam ibadat kita ni. Habis masuk pula, kan, yang kedua, ujub dan takabur. Ujub ialah merasa terhairan-hairan dan ta'ajub terhadap dirinya sendiri, yang dinilainya pada dirinya ada suatu kelebihan. Ujub, kan, ujub. Dalam bahasa Melayu dia kata ujub, Arab dia ain, ujub, kan, ujub. Dia rasa heran, rasa, orang kata perasan, kan, perasaan dia lebih, bila perasaan tu yang jadi semacam cakap pun lain, kan, semua tu perasan. Dia perasan dia hebat, merasa terhairan-hairan atau ta'ajub terhadap diri sendiri, yang dinilainya pada dirinya ada suatu kelebihan. Dia rasa dia lebih daripada orang dah, kan? Dia rasa dia lebih dah. So kata dia ni mengaji di mana ke contohnya, kan, mengaji tempat-tempat yang hebat, pusat-pusat pengajian yang hebat, dia rasa hebat dah. Dia bukan kata agama saja, akademik pun sobat tu, apa-apa pun, dia rasa dia lebih. Ia membangga-banggakan nikmat tanpa mengkembalikan kepada yang Maha Memberi. Kita boleh cerita, apa ni, kita boleh bangga dengan apa yang ada pada kita, tapi kita kena letakkan di situ pelapik dia. Ini semua dengan izin Allah. Bila orang puji kita, pandai kamu tu, kita kata ini semua dengan izin Allah. Bila sebut dengan izin Allah, dengan pemberian daripada Allah, bermakna kita dah menolak hakikatnya kita ni bukan ada apa pun. Semua itu dengan pemberian Allah. Kerana akan datang kita tak ada lagi dah macam tu. Kehebatan kita ni seketika. Saya selalu contohkan, kita ni ada apa pun, macam kita relay 4 kali 100.
baton duk tangan kita tu hanya kita layak dipuji, layak mendapat sorakan, layak kita dipertontonkan hanya 100 meter saja. Habis 100 meter saja baton tu kita pas kepada orang. Orang tak peduli dah kita. Orang peduli yang dapat baton tu balik tu. Orang pula sorak kawan tu pula. Begitu juga dia 100 meter juga. Jadi makna kita ni, apa-apa pun ada pada kita ni, dia tak kekal. Hebatlah tara mana pun, dia tak kekal. Jadi kita kena ingat bahawasanya puji-pujian orang ataupun kelebihan yang ada pada kita ni, kalau pun orang tak puji, kelebihan daripada kita ni pemberian Allah. Kalau kita rasa kita hebat ni, ini pemberian Allah. Kan? Bila kita pemberian Allah Ta'ala ni, satu daripadanya kita takkan cela orang yang lemah, orang yang tidak dapat pemberian daripada Allah Ta'ala, kita takkan cela, kerana mungkin Allah tak bagi dia lagi. Mungkin Allah bagi kita masa ni, tapi saat lagi, besok, lusa, mungkin Allah bagi kepada dia, Allah tak bagi pula pada kita. Sebab ini milik Allah. Ilmu milik Allah, kekuatan milik Allah, kehebatan milik Allah. Nanti kita akan baca ayat di bawah ni, ayat surah Ali Imran ni. Kemudian pengertian takabur ialah memegahkan atau membersihkan diri sendiri di hadapan orang lain. Kan takabur ni, iaitu dengan maksud meninggikan diri untuk dapat pujian dan agar orang lain merasa segan terhadapnya. Ialah kita rasa takabur, nak jadi peringkat takabur ni, dia ada ujub, dia ada riya, dia boleh pergi sampai takabur. Dia nak pergi takabur tu maknanya satu sikap yang ada pada iblis laknatullah. Kan bila Allah Ta'ala sebut wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, kan, ketika mana kata Allah Ta'ala kami suruh semua sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, malaikat iblis tak mau sujud. Aba, dia enggan, dia tak mau. Aba wastakbara, dia tuntut takabur pula. Kan, takabur pula. Wa kana minal kafirin. Jadi maknanya nak sampai kepada peringkat takabur ini, dia melalui peringkat ujub dulu, peringkat dalaman dulu. Perasaan yang dia ni hebat. Kan, rasa dia hebat dah, orang lain semua tak ada apa ni, aku ni hebat ni. Kan, kalau dalam bentuk agama ni aku ni ustaz ni. Kan, depa nak bagi pandangan pula dalam agama pula, mana boleh aku ustaz, tak boleh pakai depa punya. Duk rasa dia saja betul, orang lain tak betul, duk rasa macam tu, kan. Kemudian dia main pula riya. Langkah yang kedua pula, dia main pula riya, nak menunjuk-nunjuk yang ada di dalam tu, nak cerita hak di dalam tu. Dia main riyaknya. Sebelum main riyak tu kadang-kadang main sum'ah dulu, cakap dia, riyak dia sekali tu main. Last sekali bila dah ada ujub, dah ada sum'ah, cerita-cerita benda hak dia buat, ibadat dia buat, begitu begini apa semua ni, orang tak boleh menandingi kehebatan dia. Lepas tu riyak pula, menunjuk-nunjuk ibadat kepada orang lain pula. Riyak ni. Tapi jangan tuduh orang. Kan, dia ni peringkat-peringkat ni, kalau dia tak berubat, kalau dia biarkan penyakit ni berterusan, dia akan sampai kepada peringkat takabur. Samsing lah. Tu yang Tok Uni Aziz kata samsing. Hang samsing, Allah lagi samsing. Tapi orang tak faham, orang pun tak boleh ayatkan. Kan. Jadi maknanya sampai pada peringkat takabur ni, peringkat ni kira orang kata peringkat aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia boleh sampai kepada peringkat boleh jadi kufur, kan, boleh jadi kafir, kan. Peringkat takabur ni. Jadi sebab tu bila kita
kita tahu diri kita tu ada sifat ujub, kita tahu diri kita ada sifat sum'ah, kita tahu diri kita ada sifat riya, kan? Cepat-cepat kita cari ubat dia. Cari ubat dia. Tu dalam kitab penawar bagi hati tu, ringkas je tu. Tapi kitab dia tu memang masyhur. Di Malaysia ni memang Malaysia memang masyhur dengan benda tu. Penawar bagi hati. Sebab kitab dia ringkas, dia bagi penyakit, kemudian dia bagi ubat dia. Insya-Allah, kan? Mudah tinggi sikit, kita bacalah Minhajul Abidin. Kan sedap baca dah tu. Baru kita tahu kita ni duduk tak mana. Kalau kita sakit tak cari ubat, dia akan merebak penyakit tu. Lama-lama dah jadi kebiasaan dah. Cakap takabur, cakap sum'ahnya, riyaknya, kan? Dia jadi biasa dah. Dia akan sampai naik kepada peringkat takabur. Dia sampai peringkat takabur ni, itu kira na'udzubillah lah orang kata, kalau nak berubat tu kena bypass, kena operate lah. Tak boleh nak pakai angiogram ke semua, tak boleh dah, bypass lah. Dan teruk tu, kan? Dia bukan boleh pergi ke doktor-doktor kan, hospital penyakit ni. Baik. Kalau kita tengok tuan-tuan, kan, ayat Quran, kita tengok ayat Quran dulu. Dalil larangan daripada Al-Quran kita tengok. Kan? Jadi takabur tu memegahkan atau membersihkan diri sendiri di hadapan orang lain. Dia tak rasa, kan? Dia tak rasa diri dia tu cakap dia begah. Dia tak rasa tingkah laku dia megah. Malahan dia rasa diri dia ni adalah orang yang tak ada tak betul. Tu kan, tak ada tak betul belaka. Yang ni parah ni, penyakit parah. Cuba kita tengok ayat surah Ali Imran kan, dalam surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 26. Ini pun kita dah kurang baca dah. Dulu kalau wirid-wirid kita dah baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, kan? Kalau tuan-tuan tak wirid dalam sembahyang, lepas sembahyang pun wirid sebelum tidur. Belum tidur, kan? Pagi-pagi kau wirid tak kira lah, kan? Di antara ayat ni baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tengok ayat. Dia qul, asalnya qul, qala yaqulu qul, fi'il amar tu, kan? Qala yaqulu qul, tapi asalnya lam tu mati. Katakanlah ya Muhammad. Itulah dalam ayat tu kata, kan? Kita tengok dalam surah Ali Imran. Katakan. Dan surah Ali Imran dengan baca Al-Imran. Al-Imran tak kena. Kan? Ali Imran. Keluarga Imran. Kan? Keluarga Imran tu kata. Ayat 26 kita tengok. 26 balik. Dan sebab apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in. Batu ayat bawah tu tuliyul laila fin nahar apa semua, kan? Baik, kita tengok ayat tu, ayat 26 tu. Katakanlah wahai Muhammad. Kan? Fi'il amr tu qul, katakanlah ya Muhammad. Allah suruh kata. Kata ni maksudnya apa? Kata ni maksudnya bagi tahu. Kan? Kata ni maksud bagi tahu. Bahasa kita ni mungkin lain. Kalau katakanlah tu kata, hampir kata kat dia, hampir kata dekat dia, kata aku kata. Sebelum aku kata, baik hampir kata. Semua kata lah, kan? Daripada dia duk kata aku, baik aku kata kat dia. Tu kata apa tu? Tu nak bergaduh. Ini kata ni, ya Muhammad, Allah Ta'ala kata, ucaplah, maklumkanlah, bagi tahukanlah kepada mereka-mereka ni, umat-umat kamu ni.
Jadi ketika itu Nabi Muhammad bagi tahu kepada sahabat-sahabat dia lah, kepada umat-umat dia lah, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Sebab Nabi kita SAW ni tuan-tuan, dia adalah Rasul yang terakhir untuk manusia sejagatnya. Kan, maknanya tak kira siapa, ada juga yang manusia yang derhaka, ada juga manusia yang taat. Memanglah macam zaman Nabi juga. Nabi dia mengajar, bukan sekadar orang Islam, orang bukan Islam pun Nabi mengajar. Saya ni mengajar orang Islam semua. Islam lagi beriman kuat pula tu kan. Dah masuk masjid lagi, kerja saya ni banyak mudah dah kan. Setidak-tidaknya tu macam Zakir Naik tu dia buat tu, Dr. Zakir Naik kan, nama pun dekat dengan saya juga. Dia Zakir Naik, saya Zakir Naik Qadhi. Dekat-dekat tu, umur pun sama kami, tapi bukan sekelas aja. Dia kan, dia soal jawab dengan orang-orang, dia kata bagi utama dulu non-Muslim. Kan, bagi orang non-Muslim tu soal dia nak jawab. Kita ni kan tak berani lah kan, tak berani, tak ada banyak modal ngajar macam ni kan. Katakanlah ya Muhammad, bagi tahulah wahai Muhammad. Kan, bagi tahu. Apa yang nak bagi tahu tu? Kan. Wahai bagi tahulah ke Muhammad kan, wahai Tuhan yang punya kuasa, kan, iaitu wahai Tuhan yang mempunyai kuasa, bagi tahulah kepada mereka Muhammad, Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Tengok, Allahumma, Tuhan itu, ya Allah tu, malikal mulki, kan, iaitu Tuhan yang mempunyai kuasa. Tuhan tu Allah lah kan. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang kau kendaki. Tengok, maknanya satu kuasa pun, tak kiralah kuasa itu kuasa siapa sekalipun, setiap makhluk itu Allah yang memberi. Inilah hakikat kita ni, manusia ni tak ada apa pun. Manusia ni kiranya terima apa ni orang kata yang Allah telah tentukan kepada kita ni. Kalau kita nak kata beginilah, kita kata Allah yang memberi ni, usaha tu atas nama zahir je, kepandaian tu Allah yang bagi, usaha tu atas nama zahir je. Dan sebab itulah kita takut juga kod-kod terseradung dengan pahaman Mu'tazilah, pahaman Jabariyah kan. Pahaman tu kita ahli sunnah wal jamaah ni, dia kena letak satu daripadanya usaha makhluk, satu daripadanya tadbir Allah. Kan, kita jangan campur usaha makhluk. Tadbir Allah ni maknanya usaha kita memberi bekas. Usaha kita ni adalah skrip yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni untuk merealisasikan Allah Ta'ala punya tadbir itu je. Disebut dalam hadis i'malu fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, beramallah kamu, kerana maka tiap-tiap yang ni, fakullu muyassarun, tiap-tiap yang dimudahkan, khuliqa lahu, fakullu muyassarun lima, bagi dimudahkan, lima khuliqa lahu, dimudahkan padamu. Maknanya kalau Allah menghendaki seseorang itu belum lahir lagi, Allah Ta'ala kendaki dia berilmu contohnya, maka muyassarul lima khuliqa lahu, Allah memudahkan. Allah Ta'ala kata aku nak dia jadikan si fulan ni orang berilmu. Tuhan Allah lah.
nak jadi kesimpulan berilmu, maka bila lahirlah seseorang itu, Allah akan letakkan kemudahan-kemudahan yang boleh dia menuntut ilmu. Senang dia mencari guru senang, dia belajar ada masa, dia belajar guru mengajar dia mudah dapat. Jadi ke arah tu lah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak takdirkan seseorang itu dia bukan berilmu, dia jahil, bodoh katanya, maka Allah Ta'ala tak bagi dia jalan-jalan tu. Allah Ta'ala bagi jalan dia susah nak pergi belajar. Kalau pergi belajar pun taknya faham. Kan? Pasal Tuhan tak bagi. Pasal tu kadang-kadang kita tengok satu kelas ada yang dia punya orang kata minda dia tu kira dahsyat lah kata kan. Boleh skor sekian-sekian ni. Dalam kelas tu juga cikgu yang sama, masa yang sama, dia ni orang kata orang bawah lah, orang yang tak boleh skor lah kata. Tak faham lah apa semua tu. Padahal kita kata logiknya satu guru, satu kelas kan, satu masa. Tapi pasal apa kawan ni boleh dapat A, kawan ni tak boleh dapat A, dapat B, dapat C kan. Tu. Kalau logik macam tu lah. Macam kita buat gulai, buat satu belanga gulai, buh garam, bubuh cabai, cedoklah dengan garpu, cedok dengan sudu pun rasa macam tu, cedok dengan senduk pun rasa macam tu, cedok dengan kolej pun rasa macam tu. Sebab satu tempat lah. Tapi dah ilmu ni dah Tuhan bagi kawan ni cerdik, kawan ni kurang lagi apa semua kan. Jadi maknanya kita buatlah amal kita. Kalau Allah nak memudahkan kamu ke arah tu, kalau Tuhan nak bagi kamu jadi cerdik, Allah memudahkan kamu ke jalan tu je. Itu kan. Itu kita punya kerja. Tu kita punya tadbir, makhluk punya tadbir. Allahnya tadbir lain pula. Sebab tu kalau kita tadbir kita ni, kadang-kadang tadbir kita ni berjaya. Ada yang tak berjaya. Gitu kan. Itu tadbir. Maknanya Tuhan, wahai Tuhan yang punya kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang kendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Kau kendaki. Habis. Tuhan nak bagi, dia bagi. Nak bagi cerdik, dia bagi cerdik. Nak bagi kuat, dia bagi kuat. Tak lagi dia tak mau bagi cerdik, dia pula bagi jahil. Nak bagi lemah, dia tarik pula kekuatan, jadi pula lemah. Kan. Engkaulah jua yang memuliakan siapa yang Kau kendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Kau kendaki. Wa tu'izzu man tasya, Engkau memuliakan sesiapa yang Kau kendaki. Wa tuzillu man tasya, Engkau menghinakan sesiapa yang Kau kendaki. Tengok zaman Nabi Muhammad kita, tuan-tuan, kalau masa Nabi duduk di Mekah tu, orang Mekah tak terima Nabi. Segelintir saja mereka buat macam-macam, hatta hingga nak dibunuhnya Nabi kita. Dikepung rumah Nabi. Malam nak hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi maknanya orang-orang Mekah ni, mereka ni memang tak mau bagi Nabi hidup, tak mau bagi agama Islam ini bawa oleh Nabi ni bertebaran, tak mau. Kan. Itu orang kata ikhtiar, usaha orang-orang tu. Tapi kita kena ingat satu ayat Tuhan sebut, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Perancangan kamu, perancangan Allah, jaga perancangan Allah itu. Perancangan Allah tu yang tepatnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Sebaik-baik perancangan itu adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang nak, memang nak hina, tapi tak boleh hina Nabi, tak boleh juga nak buat apa Nabi. Sampailah hari ni dan akan sampai bila-bila pun, tetap
tetap Nabi kita dimuliakan. Wa tu'izzu man tasya, yang nak memuliakan Allah. Nabi Muhammad itu siapa? Allah. Nak menghinakan siapa? Allah. Kan? Walaupun Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, zaman dia zaman muncah kan, orang kata zaman hebat dia tu, tapi akhirnya orang semua hina akan balik. Qarun, Fir'aun, semua tu lah. Baik. Kemudian biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu. Dan engkaulah yang dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Syai'in tu tengok nah, itu nama dia nakirah. Yang bahasa Arab nama nakirah. Syai'in tu apa sajalah. Apa sahaja. Kan? Bukan Allah berkuasa di atas manusia sahaja, malahan Allah berkuasa di atas malaikat, kuasa atas jin, kuasanya atas alam semua. Allah Taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in itu nakirah, apa saja pun Allah Taala berkuasa. Kita tu pandang jauh dengan Allah Taala ni. Kita pandang kita dengan Allah. Allah kuasa di atas kita. Allah berkuasa di atas kita ni. Allah kuasa. Kalau Allah tidak mengizinkan mata kita kelopak dibuka, kan, tak buka mata. Kalau Allah tak izinkan telinga kita mendengar, tak mendengar telinga kita. Kalau Allah tak izinkan kaki kita berjalan, tak berjalan kita, tak melangkah kita. Hatta denyutan jantung tu pun, nadi tu pun, kalau Tuhan tak izin, tak izin. Sebab tu kata ulama ahli tasawuf kata, la tataharraqu zarratun illa biiznillah, tidak bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah SWT. Jadi berbalik kepada masalah ni, apa yang kita nak heran diri kita ni hebat, yang bagi tu Allah. Kan, apa pula kita nak bangga dengan orang, kan? Kan, apa ni, yang memberi kelebihan kepada kita tu Allah. Dan kelebihan ataupun apa sahaja yang Tuhan beri pada kita ni semua adalah bersifat sementara aja. Bersifat sementara. Dia tak akan kekal untuk selamanya. Sampai bila? Mungkin sampai umur kita, peringkat umur kita pun dah ditarik dah. Kan? Kuasa daripada kita ni, peringkat umur kita ni, pencen habis. Kan? Pencen tak ada. Macam ayah saya kan, polis. Datuk Tok Hamdan terkenal ayah saya, kan, polis dulu ni. Apa CS Batu Kurau, buat roadblock. Kan, roadblocknya, roadblock tu tak usah pangkat apa lah, constable cukup dah, mata-mata berhenti menyacak. Kan, constable dia. Dia berhenti tahan. Pakai apa? Pasal dia pakai uniform, ada kuasa. Jangan duk cabut saman lagi. Tanya mana lesen mana. Pencin. Kan, pencin. Pergi pakai uniform ni, pencin tu, biduk tengah jalan. Ada lah. Macam kita ni yang tak ada kuasa nak roadblock kan, bukan ramai-ramai pergi roadblock tengah jalan tu, pakai dengan piah putih dengan baju Melayu apa semua kan, kuasa tak ada. Ditahan motor kan, tahan motor, terlajak lah motor tu, patah balik. Awal apa pasal apa Pak Haji? Dok nak tahan nampak ni, ada lesen tak lesen, tak apalah Pak Haji, biar polis buat kerja sudah kan. Pak Haji balik tidur kan kata. Tak ada kuasa kan. Kuasa sementara. Paling tidaknya bila kita dah berumur, kuasa habis. Paling tak ada, paling kuat pun mati tak ada lah, tak ada kuasa lah. Suara tak ada kan, isyarat pun tak ada. Kalau dulu kita ni mungkin ada tangan boleh panggil orang, orang boleh mari, kita kata gitu orang pergi. Mulut kita kata mai sini, mai. Pergi sana. Tapi bila mati, apa pun tak ada lah kan. Tu kata Tuhan bagi sifat sementara. Yang ada kuasa ni pun Malikal Mulki. Kan?
Malikal mulki, Tuhan tu. Ya Allah, engkaulah yang memiliki segala kekuasaan. Tu'til mulka, engkau memberikan kekuasaan itu kepada siapa? Man tasya, mereka yang kau kendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau boleh mencabut kekuasaan itu daripada mereka yang kendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau memuliakan siapa kendaki. Wa tuzillu man tasya, dan kau menghina sesiapa kendaki. Jadi bila kita baca ayat ni, dia akan jadi satu orang kata ingatanlah kepada kita ni, apalah kita nak orang kata membesarkan diri, takabur kan. Walaupun kita ni rasa hebat, betul, tapi hebat-hebat kita ni bukan milik kita, milik Allah kan. Allah bagi sementara saja, kan, tak ada, bukan kekal untuk semua. Hatta sampai kita bangkit besok pun, di akhirat besok pun bukan milik kita juga, milik Allah Subhanahu. Kita sebagai makhluk ni tak ada apa pun kan, tak ada apa. Tuhan bagi, Tuhan tak bagi, tak ada lah. Itulah bila kita baca ayat-ayat seumpama ni lah kan. Banyak lagi ayat ni, umpama ayat-ayat yang disebut ni juga ni kan, dalam surah An-Nisa ni juga. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat wa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih kan. Sesudah itu orang-orang beriman dan beramal soleh, Allah akan menyempurnakan bagi mereka pahala balasan mereka, kan, dan ia akan menambahkan lagi limpah kurnia kepada mereka itu, kan. Jadi maknanya orang-orang beriman ni, selain daripada Allah Ta'ala bagi pahala kepada mereka ni, Allah juga akan bagi wa yazidu min fadlih, kelebihan. Tengok An-Nisa ayat 175 kan. Ayatnya ke akhir tu, kan, ke akhir dah. Yang kata tu, maknanya kata ziyadah tu, kan, wa yaziduhum min fadli tu apa dia? Memberi kelebihan dan menambah lagi limpah kurnia kepada mereka tu. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menyempurnakan bagi mereka pahala. Maknanya orang yang beriman takkan ada ujub, orang beriman takkan ada sifat takabur, tak ada sifat ni. Maka amalan mereka itu Allah akan bagi pahala, kan. Fa yuwaffihim ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala-pahala mereka itu, bukan setakat pahala. Wa yaziduhum min fadli, dan menambahkan bagi mereka itu akan kelebihan. Kata setengah ulama, az-ziyadatu ila 700 dha'fin, ditambah hingga 700 kali ganda. Dia kan. Kata setengah ulama kata alfain, lagi banyak, kan, 2000, kan. Itu maknanya pahala di sisi Allah Ta'ala ni, Tuhan akan bagi kepada kita ni banyak, tuan-tuan. Kepada orang beriman, orang beramal soleh ni pahala berganda-ganda. Sebab tu disebut kelebihan umat Nabi Muhammad ni ada dua, setengah kata ada tiga. Yang pertamanya, umat Nabi Muhammad ni pahala lah, daripada segi pahala lah. Yang pertama, pahala dia diganda 10 hingga 700 satu, kan, 10 hingga 700 pahala ni, pahala yang kata kelebihan tu. Yang keduanya, pahalanya tu tak ada kira. Tak ada kira ni macam mana nak kata tak ada kira ni? Cuma contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Tuhan sebut dalam Quran berkenaan dengan orang apa ni, kan, orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, contohnya kan, hanya saja yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, orang-orang yang sabar itu diberi ganjaran pahalanya dengan tidak ada hisab. Tak ada hisab ni, tak ada kira ni, terlalu banyak. Kan kita ni kadang-kadang kita kata, rumah ni besar ni,
Berapa berapa apa hantau ni. Oi. Mahal ni. Dia tak boleh nak abang berapa. Mahal ni kata. Dia. Maknanya umat Nabi Muhammad ni satu pahala dia adalah pahala yang berganda sehingga 700. Yang keduanya katanya pahala tu pahala yang tidak terhitung banyaknya. Banyaknya. Dia kan. Ada kata 3. Yang 3 tu bila? Iaitu disebut di dalam surah Al-Qadr. Yang kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata guru saya kata 1000 bulan tu bukan bermakna 1000 bulan. Kita kata 1000 bulan tu 84 tahun orang kata kan. Bukan. Khairun min alf syahr tu maknanya lebih baik daripada 1000 bulan tu maknanya bila kita sebut 1000 ni dah banyak. 1000 ni banyak. Orang kata 4 angka dulu kan. Banyak ni, 1000 ni banyak. Maknanya angka 1000 ni banyak lah. Jadi maknanya banyak sangat. Apa ni kalau kita balik kepada masalah kata bi ghairi hisab, makna pahala tidak terhitung ni memang banyak sangat. Tu orang beriman dapat. Baik. Jadi kalau kita nak pahala banyak, janganlah ada sifat wujud takabur ini yang boleh menyebabkan pahala kita ditolak. Wujud takabur ni pahala ditolak. Kan? Wa ammal ladzi nastankafu, adapun orang-orang yang enggan beribadat. Kan? Orang beribadat. Wastakbaru, dan orang yang takabur. Tu dia. Wa yu'azzibuhum azaban alima. Sebaliknya orang dari sebaliknya iaitu lawan daripada orang beriman beramal soleh ni orang yang istangkafu wastakbaru, orang yang enggan beribadat, orang yang bersifat dengan takbur. Fayu'azzibuhum azaban alima, orang ni akan diazab dengan azab yang alima, pedih. Azaban pun cukup dah azab, tapi letak kata alima. Alima tu dia sifat bagi azab tu, azab yang pedih. Bukan kata azab saja, azab pedih. Wala yajiduna lakum min dunillahi waliyan wala nasira, maka mereka itu tidak akan mendapat kan, mereka itu tidak akan mendapat mereka itu daripada Allah sebagai pertolongan kan, perlindungan daripada Allah Ta'ala. Maka orang yang enggan beribadat, orang yang takabur, jangan mimpi sama sekali akan mendapat perlindungan dan pertolongan daripada Allah Ta'ala, sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau di akhirat tidak ada pertolongan, perlindungan daripada Allah, siapa lagi? Kan, siapa lagi yang nak lindung kalau orang ni bersifat ni? Jadi kita ingat, aku ni kalau takabur, aku ni kalau tak buat ibadat, mati semestinya kan. Kan hebat, gagah, mulia, hina macam mana pun mati. Nabi kita hebat, mulia pun wafat. Fir'aun, Qarun pun yang hina pun mati. Kita mendengarnya antara mereka, kita juga akan mati. Jadi mati besok ni, nak dibangkit besok ni, kalau sifat-sifat tidak enggan beribadat, sifat enggan tak mau buat ibadat, sifat takabur, Tuhan sebut fayu'azzibuhum azaban alima, maka mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Wala yajiduna lakum min dunillah, dan mereka tidak akan dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala, dan waliyan wala nasir, tidak ada pertolongan. Kalau di akhirat tak ada perlindungan daripada Allah Ta'ala ni, Allahu Akbar. Kan? Itu orang kata saat yang amat buruk lah kan bagi orang-orang yang tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.